Hai, salam sejahtera. Okey, hari ini saya akan tunjukkan video tutorial cara macam mana untuk menggunakan fungsi selling price group. Okey, yang ini kita nak bagi untuk peniaga sebagai contoh kalau anda kata anda ada stokis, anda ada agent, okey, anda ada end user yang beli dengan anda. Jadi kita boleh pakai pelbagai cara. Okey, cara yang pertama kita main dekat bahagian selling price group. Okey, selepas kita masukkan produk, okey, kita dah add on semua produk. Cara masukkan produk boleh tengok dekat video saya yang sebelum ini. Okey, caranya adalah pertama sekali kita pergi dekat produk, okey, wujudkan dulu selling price group. Okey, yang pertama contoh, kita add dulu. Okey, add kemudian kita namakan kita punya price group tu lah. Okey, yang kita namakan dulu. Okey, sebagai contoh kita buat yang pertama adalah stokis. Kemudian masukkan justifikasi, kita boleh buat 50 MOQ. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua, kita boleh buat untuk agent. Okey, kita buat agent. Okay. MOQ 20. Okey, kemudian kita save. Okey, selepas kita buat dekat bahagian ni, okey, kita terus boleh pergi dekat bahagian produk yang ada di dalam perniagaan kita lah. Okey, kita pergi ke bahagian list produk. Okay, kita pilih dulu produk yang ada untuk selling price group ni. Okay, yang pertama kita cari nama produk tu. Okay, sebagai contoh dekat sini, harga unit 50 sen, kita purchase dengan supplier. Lepas tu kita jual dengan end user adalah RM1.50. Jadi kita klik action dekat barang ni, kemudian kita klik add or edit group price. Okay, jadi dia akan keluarlah stokis dan agent. Okey, contoh stokis satu ni kalau dia beli dengan kita dengan MOQ 50 dia dapat RM1. Okey, tetapi agent dia dapat RM1.20. Okey, jadi perbezaan harga dekat situlah. Jadi kita save. Okey, bila kita save, bila kita pergi dekat bahagian post system ataupun kita buat sales nanti dekat add sales. Okay, jadi kita tukar dulu, masukkan database, kemudian kita tukar dulu kepada selling price yang telah kita tetapkan tadi. Sebagai contoh, untuk harga biasa kepada end user, air mineral ni harga dia RM1.50. Okay, tetapi bila kita tukar untuk group ni, okay, kita tukar kepada stokis, kita klik saja air mineral ni, automatik dia akan bertukar harga yang telah mengikut yang kita tetapkan tadi. Okay, itu cara yang pertama. Okay, cara yang kedua, kita pergi main dekat bahagian kontak tetapi kita buat dulu customer group. Okay, kita buat dulu customer group. Okay, kita buat dulu customer group, kita add satu. Contoh dekat sini customer group kita untuk stokis. Okay, kemudian price ni kita boleh tukar. Okay, sama ada kita nak main percentage ataupun kita nak main yang selling price group yang kita buat tadi. Okay, contoh katakan stokis, selling price group dia adalah untuk stokis. Kemudian kita wujudkan lagi untuk agent, kita buat selling price group dia untuk agent. Tetapi masa kita simpan database stokis kita, okay, kita add dekat sini stokis. Okay, contoh nama stokis kita, yang pertama kita settlekan dulu dekat bahagian customer group ni, kita pilih jadi dia stokis. Kemudian letak nama dia. Okay, boleh masukkan email, mobile number, start daripada 6. Okay, masukkan email, kemudian kita boleh masukkan lagi more information. Cara macam mana nak masukkan data kontak, boleh tengok dekat video saya yang sebelum ini. Cara macam mana nak masukkan database customer ataupun supplier, boleh tengok dekat situlah. Okay, kemudian kita save.
Okey, jadi bila kita pergi dekat bahagian pos, okey, kalau andai kata stokis tu ada ambil barang dengan kita, okey, bila kita pergi dekat bahagian pos, kita type nama yang, stokis yang kita telah save tadi. Okey, jadi automatic nanti bila andai kata kita klik je barang dekat sini, okey, kita klik je barang dia akan ikut harga selling price yang telah kita tetapkan. Okey, dia akan ikut. Nampak dekat sini dia akan terus tukar kepada stokis dan dia harga barang pun dia akan terus tukar kepada harga barang untuk, stokis sebab kita dah buat selling price group yang tadi. Okey, jadi ada 2 cara. Yang pertama kita buat selling price group tetapi kita tak main dekat database ataupun kita buat untuk database khas untuk stokis ataupun ejen dan kita buat dia untuk selling price group dia untuk yang telah kita tetapkan. Okey, jadi itu adalah cara macam mana kalau andai kata kita ada ejen, kita ada stokis boleh pakai cara yang telah saya tetapkanlah. Okey, jadi pastikan anda tonton dan lihat semua video tutorial yang telah kami sediakan untuk memastikan anda tahu dan faham cara untuk menggunakan sistem usahawan. Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum.